Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita untuk pelajaran yang seterusnya. Ayat ini pelajaran yang ke-26 bahagian bidang sirah yang bertajuk keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, sebelum tu para pelajar boleh buka modul tajuk 26 sirah dan juga buku teks bahagian sirah lah. Okey. Sebelum kita jauh, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, Khulafa' Ar-Rasyidin ini adalah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah yang memegang jawatan pemerintahan kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Khulafa' Ar-Rasyidin, anak-anak? Adalah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang menyambung pemerintahan Rasulullah lah. Okey, siapakah 4 Khulafa' Ar-Rasyidin ni? Siapakah 4 orang sahabat ini? Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana beliau telah memerintah kerajaan Islam bermula pada 11 Hijrah hingga 13 Hijrah, yang ini bersamaan pada tahun 632 Masihi sehingga 634 Masihi. Seterusnya, setelah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab mengambil tempat sebagai pengganti, yang ini pada tahun 13 Hijrah hingga 23 Hijrah, yang ini selama lebih kurang 10 tahun. Ini pada tahun 634 Hijrah hingga 634 Masihi hingga 644 Masihi. Seterusnya, setelah kematian Umar Al-Khattab, diteruskan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 23 Hijrah hingga 35 Hijrah, lebih kurang 12 tahun. Yang ini pada tahun 644 hingga 656 Masihi. Kemudian apabila Uthman telah dibunuh, Ali mengambil ketika itu kerajaan Islam tengah berlaku ada sedikit kucak-kacir di mana Uthman telah dibunuh. Jadi Khalifah Ali mengambil tempat ini memerintah selama 5 tahun hijrah lah, yang daripada 35 hijrah hingga 40 hijrah. Okey, seterusnya pada bersamaan 656 Masihi hingga 661 Masihi. Okey, siapakah Khulafa' Ar-Rasyidin ni? Khulafa' Ar-Rasyidin ialah golongan yang terpilih untuk menyambung gagasan kepimpinan Rasulullah. Mereka semua ni mendapat didikan awal daripada Rasulullah, mendapat didikan disekolahkan oleh Rasulullah SAW sebagai qudwatul hasanah. Okey, antara keistimewaan Khulafa' Ar-Rasyidin, yang mana dia orang ni keistimewaan dia orang yang sama naik susah senang bersama Rasulullah, dan ada juga tu selain tu dia mempunyai hubungan kerabat. Contoh Abu Bakar bapa mertua Nabi, kan, dia ada Uthman bin Affan menantu Nabi, Ali bin Abi Talib merangkap sepupu dan juga menantu Nabi. Okey, kita tengok corak pemerintahan mereka berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang ini menitik beratkan konsep syura yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah mengambil masa selama lebih kurang 29 tahun. Inilah sejarah pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, seterusnya kita akan tengok, boleh tengok kat dalam modul awak. Okey, kita akan lihat satu persatu biodata hidup Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Kita lihat, Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'min bin Murrah bin Ka'ab. Yang ini dilahirkan di Mekah. Saya nak bagi satu tip, kesemua Khulafa' Ar-Rasyidin ini dilahirkan di Mekah. Okay? Tahun kelahiran 572 Masihi, 12 tahun selepas kelahiran Nabi. Maksudnya umur Abu Bakar As-Siddiq ni lebih 12 tahun lebih tua. 12 tahun dah. 12 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Okay, keturunannya Bani Tamim Quraisy. Nama ibu dia Ummul Khaira Salmah binti Sahar. Okey, gelaran dia ada 2 gelaran. Atiq, bebas daripada api neraka. Yang kedua As-Siddiq. Kenapa? Dia suka membenarkan kata-kata Rasulullah. Di mana kalau awak ingat balik di mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Allah menjemput Nabi SAW
bawa Nabi ke Masjid Al-Aqsa dan dinaik ke Sidratul Muntaha untuk menerima kefarduan solat. Ketika tu semua orang tak percaya sebab masa tu kita tak ada kapal terbang dan sebagainya. Yang mana Rasulullah boleh buat perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan satu malam saja. Satu boleh balik semula kan. Jadi semua orang tak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ni dia sentiasa dia kata betul ya Rasulullah betul dan sebagainya. Dikala orang mengatakan Rasulullah menipu, tapi Abu Bakar sentiasa membenarkan kata-kata Nabi. Okey. Dia meninggal dunia 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan keistimewaan dia ni dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Kalau kita berkesempatan pergi ke Masjidin Nabawi, kita akan tengok sebelah dia adalah makam, sebelah Nabi adalah makam Abu Bakar As-Siddiq. Okey, kedua. Kita lihat khalifah yang kedua pula. Tengok satu-satu Umar bin Al-Khattab bin Nufail dan bin Abdul Uzza. Dia juga dilahirkan di Mekah. Yakni pada tahun 500. Dia ni berlaku kontrak Masihi. 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Yang tadi 2 tahun, silap, minta maaf Yang tadi 2 tahun, yakni 13 tahun selepas Rasulullah. Maksudnya kalau tadi Abu Bakar dia tua 2 tahun daripada Nabi, dia muda 2 tahun daripada Nabi. Umar Al-Khattab ni 13 tahun lebih muda daripada Nabi. Okey, dia adalah keturunan Bani Adi, iaitu Quraisy. Dia Hantamah binti Hashim. Gelaran dia Al-Faruq, yang mana pemisah antara hak dan batil. Pada tahun 3 Hijrah, dia meninggal dunia kerana dia telah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz. Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi, iaitu hamba pada Al-Mughirah. Dan dia juga dimakamkan di sisi, kalau tadi Abu Bakar sebelah Nabi, dan Abu Umar dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat apakah sifat peribadi Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang pertama kita tengok Abu Bakar. Apa sifat dia? Abu Bakar ni sifat yang pemurah. Dia banyak mendermakan untuk perjuangan Islam. Yang kedua, Abu Bakar adalah seorang yang berani. Beliau selalu membina Rasulullah yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Selain daripada tu, dia dermawan. Banyak dia mendermakan hartanya ke jalan Allah. Yang ketiga, dia mempunyai sifat cinta kebenaran dan mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Kita lihat di mana proses hijrah Rasulullah, siapakah yang menemani Rasulullah duduk dalam gua dan sebagainya. Dia ke mana dia menyuruh daripada orang kafir Quraisy dan dia telah melindungi Rasulullah. Ada yang mengatakan sampai dia dipatuk oleh ular, dia mengatakan kalajengking dan sebagainya, tapi yang pasti adalah binatang yang berbisa. Okey, semata-mata untuk melindungi Rasulullah. Dan dia ni jiwanya lemah lembut dan mudah menangis ketika membaca Al-Quran. Inilah sifat Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya sifat Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni satu pengetahuan yang tinggi dan cukup agama dia. Yang kedua, seorang sahabat yang sangat berani. Beliau berhijrah pada waktu siang secara terang-terangan. Pada zaman Rasulullah ada 2 orang nama Umar. Dan Rasulullah telah berdoa untuk kuatkan dengan Allah supaya dia kuatkan Islam dengan masuk dengan Umar. Akhirnya Umar yang terpilih adalah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia ni mempunyai perwatakan yang cerdas, yang luar biasa dan juga berani lah, sangat berani. Tak ada orang takut dia berhijrah, tunjuk depan Kaabah, aku nak berhijrah, siapa nak halang, dia tunjuk dia punya pedang dan sebagainya. Tak ada orang nak kacau lah, sebab kata orang dia garang lah. Okey, seorang perwatakan keras, suka beradu kekuatan